Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 23 November 2021. Jalinan kerjasama antara syarikat tempatan dan antarabangsa dalam bidang perniagaan mampu meningkatkan semula ekonomi Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Kunsalam, kerjasama itu juga membolehkan syarikat tempatan menawarkan produk dan perkhidmatan lebih baik serta mampu memberi manfaat kepada masyarakat termasuk peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kerjasama antara Kim Tech Cheong Consolidated Berhad KTC dan Hino Motors Malaysia Sendirian Berhad, anak syarikat Toyota Motor Corporation, telah menawarkan peluang pekerjaan di Sabah khususnya dalam bidang pengangkutan. And I believe even up to Brunei and Sarawak, where they're going to send all the product from Kim Tech Cheong. So definitely it will help in terms of opportunities for works or job opportunities for our people in the state of Sabah, dan juga ia akan meningkatkan lagi daripada segi ekonomi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan penyampaian anugerah Shogun Kabuto daripada pengarah urusan Hino Motors Malaysia Sendirian Berhad Atushi Uchimaya kepada pengarah eksekutif KTC Datuk Dexter Lau. Datuk Dr. Joachim berharap penganugerahan ini dapat menarik minat pelabur terutama dari negara Jepun masuk ke negeri ini. Sementara itu, Datuk Dexter berkata penganugerahan ini menandakan kerjasama baik untuk meneroka ke tahap lebih tinggi. Semua ini savings akan bagi balik juga orang Malaysia, especially most of our shareholders are Malaysian holding our shares today. We have about 3,000, 4,000 shareholders across Malaysia. And of course, most importantly, apabila kami biar profit sedang selalu meningkat, what we have been doing, give back through our CSR program to help the people of Sabah. KTC akan melabur 30 juta ringgit untuk memperoleh 200 unit trak Hino bagi mengukuhkan keupayaan logistik di kawasan Malaysia Timur dan negara Brunei Darussalam. Pertubuhan koperasi disaran memanfaatkan teknologi digital sebagai trend terkini bagi mengembangkan perniagaan. Ini termasuk penggunaan media sosial sebagai kaedah moden bagi mempromosi sesuatu produk selain dijadikan alat perhubungan yang berkesan dalam kalangan ahli. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, operasi merupakan satu jentera yang boleh memaksimumkan potensi sesebuah kumpulan sekiranya mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Sehubungan itu, ahli koperasi diingatkan sentiasa menjaga hubungan dan kerjasama baik antara sesama termasuk memastikan setiap pengurusan koperasi dibuat secara telus demi kejayaan koperasi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Pembangunan Desa Saradan Tenggilan Berhad Kop Desa di Tenggilan Tamparuli. Dalam majlis ini, Datuk Jahid meluluskan sumbangan sebanyak RM5,000 bagi membiayai pengurusan Kop Desa. Jumlah keahlian Kop Desa telah mencecah 159 orang setakat ini dengan jumlah share terkini sebanyak RM49,800. Baik, saudara, kita beralih kepada perkembangan COVID-19. Satu lagi kluster baharu direkodkan semalam iaitu kluster Lautan Biru Pantai, Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dengan kumulatif 93 kes. Kluster dikategorikan sebagai kluster institusi pertahanan itu dikesan menular dalam kalangan kru kapal Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdidi Manjun dalam kenyataan berkata, kes indeks merupakan kru kapal lelaki yang dikesan positif menerusi saringan bergejala di Sandakan. Semalam, Sabah mencatatkan 485 kes jangkitan baharu COVID-19 dengan peningkatan 48 kes berbanding 437 kes hari sebelumnya. Sebanyak 189 kes daripada jumlah keseluruhan kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat.
Menurut Datuk Masidi, ia menunjukkan masih terdapat kebarangkalian tinggi berlakunya aktiviti ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP meskipun pelbagai seruan dan saranan telah dilakukan pihak kerajaan. Sementara seramai 551 pesakit COVID-19 sembuh dan 1,563 pesakit sedang menerima rawatan. Manakala 9 kematian dilaporkan di 6 daerah. Sabah kini merekodkan 3 zon kuning, 1 zon jingga dan 22 zon merah. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Lebih 50 agensi terdiri daripada negeri dan persekutuan menerima sijil penghargaan sempena Majlis Penutupan Program Badan Bertindak Imunisasi Kebangsaan CITF peringkat daerah Beaufort. Majlis disempurnakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni. Bercakap kepada RTM, Pegawai Daerah Beaufort Abdul Imam Basirun berkata, majlis berkenaan merupakan penghargaan kerajaan negeri kepada setiap agensi terlibat yang bekerjasama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mencapai sasaran 100% vaksinasi di Sabah. Alhamdulillah pelaksanaan program imunisasi di Beaufort cukup baik. Malah kita daerah satu-satunya daerah yang mencapai prestasi dia melebihi daripada 100%. Program ini kita bergerak melalui CITF, kita telah membuat closing lah. Daerah Beaufort punya 3 rangkaian CITF iaitu Membakut, Gelias dan Lumadan yang ditamatkan operasinya 15 Oktober lalu. Dalam perkembangan sama, Abdul Imam memberitahu pejabat daerah Beaufort dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort telah melaksana pemberian suntikan dos penggalak di daerah ini sejak awal November lalu. 5 individu yang kehilangan pekerjaan menerima faedah allowance mencari pekerjaan di bawah sistem insurans pekerjaan, manakala 2 majikan menerima anugerah penghargaan majikan prihatin dalam program Jelajah Perkeso Prihatin sempena ulang tahun Jubli Emas Perkeso 50 tahun di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Majlis penyampaian disempurnakan Ahli Lembaga Perkeso, Awang Ahli Ahmad Raja. Ketika ditemui RTM, Awang Ali memberitahu ia merupakan keprihatinan kerajaan membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik selain penghargaan kepada majikan yang mengekalkan pekerja walaupun berdepan krisis ekonomi akibat pandemik. Walaupun mereka tidak ada majikan, tapi mereka masih boleh mencarum dan kita akan bayar. Itu yang peluang yang kita rasa perlu diambil pada masa ini dan masa akan datanglah. Beliau memberi jaminan Perkeso akan terus komited mendekati dan memahami permasalahan dihadapi majikan dan pekerja. Sempena majlis ini turut diadakan mini karnival pekerjaan sehingga Khamis ini yang menawarkan 350 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor. 10 idea usahawan terbaik dipilih sebagai pemenang daripada 120 penyertaan usahawan tempatan dalam Pitch Borneo 2021 kali ke-11 yang berlangsung di Kota Kinabalu. Masing-masing menerima dana RM20,000 daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI. Pitch Borneo, anjuran Persatuan Usahawan Teknologi yang dijenamakan semula daripada program Sabah Got Ideas, merupakan platform kepada usahawan untuk menjana, memperbaiki dan menyampaikan idea perniagaan. Ketika ditemui RTM selepas penutupan majlis berkenaan, Timbalan Setiausaha Tetap KSTI, Henry Idol optimis program berkenaan mampu mengetengahkan usahawan tempatan dalam inovasi produk baru. Of course, ini platform ini merupakan satu tempat mereka mengutarakan apakah idea-idea in term of local product tidak semestinya ianya berkaitan dengan sains, tapi ianya satu yang ada nilai komersial. Kita perlu menengahkan kita punya produk-produk tempatan dan juga hasil-hasil karya. Pandemic Proof and the Artisans dipilih sebagai tema sesuai dengan situasi pandemik ketika ini dengan matlamat usahawan terlibat mampu mengekalkan perniagaan diceburi ketika menghadapi cabaran seperti pandemik.
Sekiranya satu pandemik lagi berlaku, ada total lockdown, bisnes seperti apa yang kita lihat dalam Peach Borneo ini akan masih terus relevan dan terus berjalan dan memberikan usahawan pulangan wang dan tidak kehilangan bisnes mereka seperti yang lalu di mana disebabkan pandemik ramai usahawan yang tutup kedai. Saya berharap lebih ramai lagi usahawan tempatan yang berani melangkah keluar dalam merealisasikan impian mereka, menaik taraf dan upscale skala pengeluaran kami dari segi produk. Yang penting apa saja peluang yang ada di depan kita, go for it. Tidak kira apa saja halangan. Penyertaan saya yang ketiga sudah untuk kali ketiga tahun. Dan apa yang saya akan buat dengan dana yang dimenangi adalah nombor satu adalah untuk memperbaikilah kami punya mesin-mesin, menambah baik supaya kami boleh meningkatkan lagi produktiviti syarikat kami. Dan saya berharap banyak lagi anak-anak muda ini memberanikan diri untuk menceburi dalam bidang keusahawanan ini. Turut berlangsung dalam majlis ini pemeteraian perjanjian persefahaman MOU di antara SATA dan 6 rakan kolaborasinya. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS, Majlis Sukan Negeri Sabah MSNS dan Universiti Malaysia Sabah UMS memeterai satu memorandum persefahaman MOU bagi mengenal pasti sukan berprestasi tinggi berasaskan potensi kemajuan sukan di negeri ini. MOU ini juga meliputi penilaian dan pengujian mengikut spesifikasi sukan selain hikmat nasihat secara profesional. MOU ditandatangani Setiausaha Tetap KBSS Mansur Asun, Pengarah MSNS Muhammad Asni Muhammad Nor, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin dan Pendaftar UMS Lukman Rida Anwar di Kota Kinabalu. Pemeteraian disaksikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Alfred Angin dan pembantunya Andi Muhammad Bandi di Kota Kinabalu. With this MOU, I hope that prestasi sukan kita ini akan maju. Dan kita akan menyumbang kepada kemajuan sukan di Malaysia. Scientific approach in sports. Tetapi kita juga melihat how to motivate our athletes. Kerjasama atau kolaborasi di antara Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah bersama UMS ialah untuk melahirkan atlet yang cemerlang dan gemilang melalui teknik sains, di mana data-data sains akan diperolehi dan akan digunakan sebagai kaedah untuk meningkatkan keupayaan atlet kita. Sempena MOU ini turut dilancarkan buku Pelan Strategik Pembangunan Sukan Sabah 2021-2030. Baik saudara, sekian dulu berita pagi Sabah. Usaha membendung penularan pandemik COVID-19 adalah tanggungjawab kita bersama. Kita jaga kita. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.